Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah, edisi Sabtu 4 Jun 2022. Pembelahan hak kepada penggiat seni tempatan di Sabah akan diberi perhatian sewajarnya menerusi Music Rights Sabah Berhad MRS sebagai badan pelesenan muzik yang diiktiraf kerajaan. Sehubungan itu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berharap penggiat seni di Sabah terus berkarya sama ada dalam bidang muzik maupun sebagai penyanyi. Menurut Datuk Haji Ji, MRS diiktiraf bagi mengutip royalti mewakili penyanyi, pemuzik, pembuat video muzik dan syarikat rakaman tempatan membabitkan etnik di negeri ini. Penubuhan Music Rights Sabah Berhad MRS yang secara rasmi menjadi bahan pelisinan muzik yang diiktiraf kerajaan pada Januari lalu akan memberi manfaat kepada ahli dalam menguruskan hak royalti mereka di samping menjaga kebajikan mereka dalam industri muzik. Beliau berucap merasmikan kembara riuh keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu yang turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Mengulas mengenai program ini, Datuk Haji Ji yakin ia akan menjadi medan merancakkan lagi industri kreatif di Sabah sekaligus memberi manfaat kepada masyarakat keseluruhannya. Sehubungan itu, beliau menyarankan persatuan dari pelbagai etnik di negeri ini terus memperkasa seni budaya, adat resam dan bahasa masing-masing agar tidak hilang berikutan kepesatan arus globalisasi. Sementara itu, penggiat seni industri kreatif menyifatkan penganjuran seumpama membantu pemain industri kreatif kembali bangkit setelah terjejas pandemik COVID-19. Saya rasa program ini sangat-sangat bagus untuk kita orang punya penggiat-penggiat seni sebab saya rasa kita memerlukan, kalau di Sabah lah especially, kita memerlukan platform sebegini untuk menayangkan semua bakat-bakat yang ada dari segi arts, dari segi craft, dari segi entertainment. Ya, saya rasa memang patut begitu sebab kita sudah berapa lama gara-gara itu pandemik itu. Jadi saya rasa ini memang patut diteruskan lagi lah. Memang satu suasana yang meriah kerana lama kan artis-artis tak dapat tempat untuk menyanyi dan syabas pada KCOM kerana dapat mengumpulkan semua artis-artis untuk meraihkan riuh bah ini. Penyertaan hampir 100 pempamer terdiri pengusaha kreatif tempatan dalam Karnival Kembara Riuh Keluarga Malaysia dilihat berupaya membuka lebih banyak peluang kepada mereka untuk mempromosikan produk masing-masing. Ia sekaligus menjana semula pendapatan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Mentek mahu pengusaha kreatif tempatan memanfaat karnival berkenaan untuk memasarkan produk masing-masing. Saya amat berpuas hatilah dengan sambutan yang diberikan khususnya di kalangan penggiat-penggiat industri kreatif di Sabah sendiri, dan bukan saja mereka mempamerkan produk-produk kreatif tempatan, tetapi kita lihat juga ada pelbagai persembahan industri kreatif yang dipamerkan oleh rakyat tempatan sendiri. Dan ini merupakan satu platform yang boleh membantu penggiat industri kreatif tempatan. Beliau ditemui RTM selepas meninjau Karnival Kembara Riuh Keluarga Malaysia di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Kembara Keluarga Malaysia yang berlangsung 3 hari hingga esok dijangka dihadiri 10,000 pengunjung. Saya Frenerita Sobitun untuk Ngadau Kehormatan Peringkat Negeri Sabah 2022. Jangan lupa untuk berkunjung ke booth RTM sempena Kembara Riuh Bah pada 3 hingga 5 Jun bertempat di SICC Kota Kinabalu. Jangan lupa untuk patuhi SOP peralihan ke endemik. Jumpa di sana. Bye. Beralih kepada perkembangan COVID-19, nisbah daerah merekodkan peningkatan dan penurunan kes baharu di Sabah adalah agak seimbang semalam.
Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, 7 daerah merekodkan peningkatan kes dan 6 daerah merekodkan penurunan kes. Sebanyak 13 daerah juga tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu berbanding 14 daerah kemarin. Secara keseluruhan, jumlah jangkitan baharu meningkat kepada 51 kes semalam, bertambah 19 kes berbanding hari sebelumnya. Seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi Sabah. Kesedaran ibu bapa untuk menabung bagi pendidikan dan kesejahteraan anak-anak di negara ini semakin meningkat. Pengerusi Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, Datuk Wan Saiful Wan Jan berkata, setakat ini pihaknya berjaya mengutip RM3 bilion deposit simpanan melalui pelbagai kempen dilaksana. Jelas Datuk Wan Saiful, kempen tersebut termasuk program didik simpanan Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN dan simpanan SSPN Prime. Ini adalah satu program di mana satu insentif di mana rakyat yang menyimpan yang layak, sekiranya anak-anak mereka dapat melanjutkan pengajian ke sisi pengajian tinggi, maka kita akan bagikan geran sepadan ringgit ke ringgit sehingga maksimumnya RM10,000. Beliau ditemui media dalam majlis perasmian program didik simpanan SSPN 2022 peringkat Parlimen Negeri Sabah di Sandakan. Datuk Wan Saiful berharap program ini berupaya mengubah persepsi masyarakat terhadap PTPTN sebagai agensi memberi bantuan pinjaman, sebaliknya menawarkan perkhidmatan tabungan. Sementara itu, Ahli Parlimen Libaran, Zakaria Muhammad Idris menyarankan ibu bapa agar terus membudayakan amalan menabung untuk anak-anak dengan memanfaatkan kempen inisiatif PTPTN. Saya juga menyuruh agar kita semua untuk menyahut amalan menabung, amalan penabungan untuk masa depan pendidikan anak-anak kita yang supaya dapat pendidikan yang baik dalam mereka membelanjakan wang yang ada dalam tabung yang telah diusahakan oleh ibu bapa dan daripada kerajaan ini. Majlis ini menyaksikan penyampaian replika cek berjumlah RM25,000 sumbangan akaun simpanan SSPN Prime kepada 250 murid asnaf di kawasan Parlimen Sandakan, Libaran, Batu Sapi, Kinabatangan dan Beluran. Setiap murid akan menerima sumbangan akaun bernilai RM100 seorang. 13 gelandangan ditahan dalam operasi bersepadu yang diketuai bahagian penguat kuasa Majlis Perbandaran Tawau MPT Khamis lalu. Operasi selama 2 jam itu tertumpuh di 3 kawasan panas iaitu di Bazong, Hot Spring dan Sabindo. 3 kawasan telah dimasuki, iaitu kawasan Bazong, iaitu kawasan yang amat panas, ya, di mana gelandangan ini biasanya tidur di kawasan-kawasan kaki lima ini. Dan begitu juga bahagian Hot Spring, mereka juga masuk ke kawasan Hot Spring dan kawasan Bandar Sabindo. Ya. Jadi hasil daripada operasi bersepadu 3 pondok, ya, tempat gelandangan ini tidur telah diroboh. Ya. Presiden Majlis Perbandaran Tawau, Joseph Pang berkata demikian ketika ditemui RTM di Tawau. Operasi bersepadu ini telah dilaksana bersama polis, agensi anti dadah kebangsaan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sementara itu, penduduk Tawau memuji usaha proaktif MPT dan berharap operasi ini dilaksana secara berterusan agar isu gelandangan tidak berleluasa. Itulah kami berterima kasih kepada pihak berkuasa tempatan, PBT dan agensi-agensi lain yang selalu membantu memberi kerjasama kepada orang awam dan mengambil tindakan yang sewajarnya lah. Okey, personally merasa amat takut dan risau dengan kehadiran pertambahan golongan gelandangan di Bandar Tawau ini khususnya. Dan ia sebenarnya sedikit sebanyak mempengaruhi imej negatif lah untuk Bandar Tawau kepada pelancong luar yang datang ke Tawau. Walau bagaimanapun, saya berasa amat berterima kasih kepada pihak berkuasa tempatan atas operasi bersepadu yang diadakan.
Beberapa jalan di sekitar di ibu negeri akan ditutup secara berkala esok bagi memberi laluan kepada pelaksanaan acara Kota Kinabalu City Borneo Half Marathon edisi kedua sempena ulang tahun ke-22 Bandaraya Kota Kinabalu. Penutupan jalan secara berkala itu bermula 4.30 pagi hingga 9 pagi. Ketika ditemui RTM, pemangku Ketua Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu, ASP Daniel Dominic memaklumkan antara jalan yang akan ditutup Jalan Padang Merdeka, Jalan Bulatan Perkasa hingga ke Bulatan Masjid Bandaraya, Jalan Tun Razak, Jalan Mat Saleh dan Jalan Tanjung Aru hingga bulatan ke Kota Kinabalu. Kita berharap agar pengguna-pengguna jalan raya beri kerjasama, patuhi arahan pihak penguatkuasa yang bertugas pada masa tersebut dan sama-sama kita menjayakan event Borneo Half Marathon ini. Seramai 49 anggota polis akan ditugaskan bagi memastikan kelancaran acara tersebut. Sementara itu, dalam kenyataan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Nurliza Awang Alip, penutupan sementara semua tempat letak kereta di hadapan Padang Merdeka dan Jalan Padang Kota Kinabalu juga akan dilakukan secara berkala bagi tempoh sama. Rio Bah bersama Hotlink dari 3 hingga 5 Jun di SICC KK Sabah membawa persembahan artis tempatan Dato' Jamal Abdillah, DJ Dave, Estrange, Mafiz, Kicau Bilal, Alena Murang, Bamboo Woods Orchestra, Linda Nanuil, Velvet Ado, Atmosfera, Syamel, Wani Kerry dan Pentarama. Ada juga pertunjukan seni, bengkel kreatif, kedai pop-up dan makanan menarik. Rio Bah bersama Hotlink dibawakan oleh KKMM melalui My Creative Ventures. Layari Instagram @Rio in the City untuk maklumat lanjut dan jangan lupa patuhilah SOP fasa terkini. Paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Ayuh bersama memeriahkan kembara Rio keluarga Malaysia di SICC Kota Kinabalu hingga esok. Dengan itu, saya Norhazimah Radik. Assalamualaikum dan salam hormat.